إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan rezeki dengan kehidupan, masih lagi dapat terus hidup atas muka bumi ini, masih lagi dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah kita itu taklah sebaik mana, taklah secantik mana, tapi kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi dapat beribadah. Mudah-mudahan ibadah sedikit yang kita buat itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan apa yang kita buat tuan-tuan dan puan-puan mengundang redha daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan kita mula pada ayat yang ke-88 daripada suratul Namli. Ayat 88 suratul Nam, muka surat 38, buku ni tak salah, muka surat 38. Kita sama-sama baca seperti biasa tuan-tuan, ayat 88 surah An-Nam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وترى الجبال تحسبها jamidatan, bagi dua di atas pada huruf ta bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Kita baca dengung qadar dua harakat, jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sahab ni kalau kita berhenti dekat situ dia akan jadi man arid lisukun, boleh baca dua harakat, 4 atau 6. Sahab itu 4 harakat, sahab 6 harakat. Sun'allah, nun mati bertemu dengan ain, ini izhar halqi, kita baca tanpa dengung. Sun'allah. Dalam kaedah penulisan Rasam Usmani, bila nun mati ada tanda mati di atasnya, maka itu tanda bacaan itu tidak didengungkan. Bacaan itu tidak didengungkan bila ada tanda mati di atas huruf nun. Sun'allahil ladzi atqan, ladzi atqan, alladzi atqan. Ya mati, huruf mad tu bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan, maka ini mad jaiz fasil. Kita baca 4 harakat. Sun'allahil ladzi atqana, 4 harakat maksudnya 4 gerakan jari mengikut nada bacaan kita. Kalau bacaan kita laju, lajulah gerakan jari kita. Kalau bacaan kita perlahan, perlahanlah gerakan jari kita. Sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Kalau berhenti pada syai'in, dia tak ada jadi apa-apa hukum lah. Tapi kalau kita sambung kulla syai'in innahu, dia akan jadi izhar halqi. Tanwin bagi dua di bawah pada huruf hamzah bertemu dengan hamzah, dia akan jadi izhar halqi. Kita baca tak dengung. Jadi harus kita berhenti dekat sini. Sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Kalau syai' itu jadi madlin lah kan. Jadi madlin. Boleh baca 2 4 6 tak? Innahu, semua nun yang bersabdu dibaca dengan dengung qadar 2 harakat, wajibul gunnah. Innahu, hu tu kita baca panjang 2 harakat, sebab selepas huruf ha gulung ni, ha besar ni, ada huruf waw yang kecil. Ini pun dah banyak kali kita bincangkan. Kalau huruf waw yang kecil itu atau ya yang kecil, tuan-tuan jumpa huruf ha, kalau ha tu bagi depan ada waw yang kecil di hadapannya, itu makna kita baca panjang, baca mad. Bila kata baca dengan mad, mungkin 2, mungkin 4, mungkin 6. Ataupun jumpa ha besar yang berbagi bawah, kemudian lepas dia ada huruf ya yang kecil, itu maknanya kita baca dengan mad, dengan panjang 2 atau 4 atau 6. Tengok pula huruf waw yang kecil tu. Kalau huruf waw yang kecil tu di atasnya tak ada tanda panjang, kita baca 2 je lah. Macam ni kita baca 2 je.
sebab tak ada tanda panjang di atas waw yang kecil itu. Kalau ada tanda panjang kan, bari atas tapi dia bengkok macam tu yang itu kena baca 4 harakat. Yang ini kita baca 2 saja. Innahu khabirum bima. Tuan-tuan tengok, khaba ya ra tu bagi 2 di depan, tapi bagi 1 ya. Lepas tu dia tulis dengan mim kecil. Kalau jumpa bentuk macam ni, ada baris, lepas tu ada mim kecil, depan tu ada huruf ba. Itu tandanya hukum iqlab. Kita kena baca dengung qadar 2 harakat dengan bunyi mim. Sebab itulah diletakkan huruf mim kecil itu. Dia akan jadi khabirun, bunyi mim. Dia tak jadi khabirun, itu bunyi nun. Dia kena bunyi mim dan dengung. Khabirun bima taf'alun. Adun man adul isukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Maka tuan-tuan bacaannya lebih kurang bunyi dia, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahi alladhi atqana kulla syai' innahu khabirun bima taf'alun. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok tuan-tuan sama-sama dari sudut tafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau lihat gunung-gunung, engkau sangkakan tak berganjak, padahal dia berjalan kencang, bagaikan awan yang berarak-arak. Begitulah buatan Allah yang membuat segala sesuatu dengan rapi. Sesungguhnya dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sebelum kita tengok lebih lanjut ayat ini tuan-tuan, kita ambil dulu kefahaman ayat ini. Maksud ayat ni, Allah Ta'ala sebut, kamu tengok gunung-gunung tu macam dia pejap. Dia duduk kat situ ya, dia tak bergerak-gerak. Kamu tengok dia macam itu. Padahal kata Allah, tamurru marras sahab. Dia berjalan kencang bagaikan awan yang berarak. Dia berjalan macam awan berarak. Nampak awan berarak? Gunung pun macam tu. Begitulah buatan Allah yang membuat segala sesuatu dengan rapi. Atqan tu allazi atqana, bila Allah Taala buat sesuatu, buatannya, ciptaannya sungguh-sungguh rapi. Sesungguhnya dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik tuan-tuan, kita tengok dulu ayat ni. Apa maksud gunung ni berjalan macam berjalannya awan ni? Kita tengok gunung tak adalah berjalan tu, elok kat situ. Pada ayat wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, dan engkau lihat gunung-gunung, engkau sangkakan tak berganjak, padahal dia berjalan kencang bagaikan awan yang berarak-arak. Uraiannya, setelah Allah menyebutkan betapa rendah, hina dan kecilnya keadaan orang-orang yang berada dalam ketakutan waktu itu, maka disebutkannya pula dalam ayat ini akan keadaan makhluk-makhluk Allah yang lebih besar dari itu. Mereka juga dalam keadaan merendah diri. Makhluk yang dimaksudkan itu ialah gunung-gunung yang besar dan tinggi. Allah menyatakan engkau akan lihat gunung-gunung itu yang seolah-olahnya dia tetap tegak di tempatnya, tidak bergerak, walhal gunung-gunung tersebut juga turut berterbangan seperti awan-awan yang berarak di langit. Sebenarnya adalah sedang berterbangan di udara, kerana benda-benda besar apabila bergerak pada suatu arah, dia tidak ketara pergerakannya. Macam ni tuan-tuan ya. Jadi ayat ni kita lagi sebenarnya masih lagi dalam bincang tentang tanda-tanda kiamat. Kalau tuan-tuan perasan 2-3 minggu sebelum ni kita ada bincang tentang besok akan ada keluar makhluk daripada Mekah yang boleh bercakap, yang beritahu kamu tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda pertama. Kan ada makhluk keluar berkata-kata. Yang kedua,
kita bincang tanda kiamat lagi, berlakunya tiupan sangkakala. Sekarang ni ayat ni dalam konteks membicarakan tentang hari kiamat. Masih lagi cerita hari kiamat ni, tanda-tanda nak berlaku kiamat. Satu, keluar binatang yang bercakap di Makkah. Kedua, tiup sangkakala. Ketiga, yang ni ketiga. Kita masih lagi bincang ni sekitar perbincangan tentang tanda-tanda kiamat. Tetapi ada juga ulama-ulama tafsir yang menceritakan ayat ini seolah-olahnya bukan pada ketika berlaku kiamat, tapi di dunia lagi. Kalau ayat ni kita bawa ke dunia, bukan dalam konteks membicarakan hal-hal akhirat, bukan dalam konteks membicarakan tentang tanda-tanda kiamat, kok ke dunia pun bumi memang berjalan, tuan-tuan. Sebab ada kajian, saya ada baca satu artikel, satu kitab, dia sebut benua Jaziratul Arab ni, semenanjung Arab ni, dia makin bergerak menghampiri tanah Iraq. Dia bergerak ke Iraq, dia makin bergerak. Pergerakan tu dia tak nampak sebab apa? 1 tahun 1 cm, 2 cm ya pergerakan tu, sikit je. Dia sama macam ni lah. Kita pun ngaji, ahli sains buktikan bumi ni berputar, tapi kita tak rasa putaran. Bumi ni pun beredar, tapi kita tak rasa peredarannya yang cukup laju. Laju bukan tak laju. Kerana apa? Makhluk besar. Kita kecil ni, jadi tak rasa lah. Kan? Tak rasa. Alah, macam ni lah. Seorang nak cakap naik kereta kancil. Kan? Naik kereta kancil jalan kona-kona. Di humban-humban ni kita. Kiri kanan. Kancil, kecil. Tapi kalau naik wildfire tu, tak rasa apa pun. Sikit je gerak kan, sebab benda besar. Macam tu dah keadaan. Jadi Gunung Ganang ni dia bergerak, dia beralih mengesot sikit 1 ke 2 cm. Orang ahli sains telah buktikan. Katanya semenanjung Arab tu bergerak ke Iran. Tanah Iran ni pun makin bergerak. Ada yang sebut dulu benua Arab dengan Afrika ni bercantum, dia makin terpisah. Wallahu alam lah, kajian ahli sains ni, kita tak ahli sains kan, kita baca je. Begitulah. Jadi dia bergerak kalau di dunia. Tapi sebenarnya ayat ni kata ulama tafsir kebanyakannya menceritakan dia dalam konteks nak cerita tentang tanda-tanda kiamat. Bila berlaku kiamat, Allah Ta'ala akan gorakkan Gunung Ganang ni. Kita lanjutkan kita punya perbincangan, tuan-tuan. Kejadian ini berlaku setelah ditiupkan serunai. Jadi kita baru faham ni, kata ulama, Gunung Ganang ni dia bergorak macam awan berjalan tu bila? Setelah ditiupkan sangkakala. Serunai sangkakala pada kali yang kedua, iaitu semasa makhluk-makhluk dibangkitkan semula dari kuburnya. Pada ketika itu Allah Ta'ala akan menukar bumi. Bila Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia, ditukar bumi ni yang kita diami ni. Pada ketika itu Allah Azza wa Jalla akan menukarkan bumi yang kita diami ini dengan bumi yang lain, iaitu bumi yang akan diubah bentuknya. Maka gunung-gunung pun diedarkan berterbangan di udara, kemudian jatuh terhempas ke bumi, lalu menjadi rata. Dia pecah berderai, hanya habuk saja yang tinggal. Beginilah dahsyatnya pemandangan yang diperlihatkan kepada manusia selepas ditiupkan serunai sangkakala pada kali kedua. Allah Ta'ala tiup kali kedua tu, gunung-gunung ni dicabut, dia berterbanganlah macam awan yang berlagu sama sendiri, akhirnya jatuh terhempas ke bumi, berderai, rata, menjadi debu, jadi habuk, tak ada nampak apa-apa. La tara fiha iwajan wala amta. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadhruha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang bukit Gunung Ganang. Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan pada mereka wahai Muhammad, yansifuha rabbi nasfa, Tuhan hancurkan dia sehancur-hancurnya. Fayadhruha qa'an safsafa, maka Tuhan jadikan bumi ni rata ya, tak ada apa-apa. La tara fiha 'iwajan wala amta. Kamu tak tengok tanah tinggi atau tanah rendah, semuanya sama ya. Pada hari Allah Ta'ala musnahkan gunung Ganang, tuan-tuan. Pada hari
Allah Ta'ala musnahkan gunung ganang. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 9 dan 10 surah At-Tur. Yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Pada hari langit bergoncang dengan goncangan yang hebat dan gunung-gunung berjalan dengan perjalanan yang kencang. Ni nak nafsikan ayat tadi. Bila berlaku tiupan sangkakala sampai saat Allah Ta'ala nak ubah bumi ni, maka diangkat bumi ni daripada pasaknya, daripada tempatnya. Berterbanganlah bumi ni macam awan yang berlagu sama sendiri, akhirnya hancur lebur menjadi tanah rata. Ini maksud ayat surah At-Tur ayat 9 ayat 10. Begitu juga dalam surah Kahfi, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Dan pada hari itu gunung-gunung kami perjalankan dan engkau lihat bumi rata. Jadi ada banyak ayat menceritakan bahawasanya berlakunya bumi ni berjalan, gunung ganang ni bergerak berjalan macam awan, iaitu pada ketika Allah Ta'ala nak musnahkan bumi ni, hari kiamat maksud dia. Dan juga dalam surah Naba, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung pada hari itu diarahkan berjalan, maka jadilah ia seperti bayang-bayang air ataupun fatamorgana. Bumi ni bergerak berlagu-lagu sama sendiri, akhir hancur, tang jauh nampak macam air, rupanya bukan. Itu maksud dia, tuan-tuan. Kemudian Allah menerangkan pula mengapa hal itu berlaku, dan sedemikian pula sifatnya dengan firman-Nya, sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Jadi sebenarnya ada banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang bumi gunung ganang ni bergerak, kan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari bumi ditukarkan dengan bumi yang lain, dan langit ditukarkan juga. Jadi maksud ayat bumi ditukar tu, dalam tafsir Qutubi, Allah Ta'ala cabut gunung ganang ni, dia bergerak sama sendiri, dia berlagu berterbangan sama sendiri, kemudian dia jatuh ke bumi, dia hancur, dan akhirnya bumi bawah ni menjadi seperti bumi yang macam roti ataupun seperti putih kapas memutih rata ya. Fayazaruha qa'an safsafa. Tak ada tanah tinggi, tak ada tanah rendah. Itu keadaan bumi tak kala Allah Ta'ala musnahkan persediaan untuk hari kiamat, mengumpulkan orang. Begitulah buatan Allah yang membuat segala sesuatu dengan rapi, yakni hanya Allah jua yang dapat melakukan demikian, kerana segala ciptaannya diperbuat dengan cukup sempurna, rapi, penuh berisi hikmah dan rahsia yang sangat unik. Jadi semua yang Allah Ta'ala cipta atas muka bumi ni, dia ada fungsi dia sendiri. Dia ada fungsi dia sendiri. Tak ada yang Tuhan yang Allah buat jadi sia-sia, tak ada. Yang buat kerja sia-sia ni manusia ya. Allah Ta'ala dia tak buat kerja sia-sia ni. Jadi ciptaan ni cantik. Kalau dia set jam sekarang berlakulah. Kalau dia kata orang bila nak meninggal dunia tak cepat sesaat, tak lewat sesaat, begitulah yang berlaku. Nak cerita apa? Cantik dan rapinya buatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kata musnahkan bumi ni saat sekarang sekian masa, pada ketika itulah bumi ni akan musnah. Berbeza dengan ciptaan manusia ni. Mungkin kita kata benda ni boleh tahan 5 tahun, tengok 2 tahun dah jahanam. Tukar barang. Saya bagi lu waranti 1 tahun lah, tak sampai setahun, 5 bulan dah jahanam. Itu manusianya ciptaan. Allah Ta'ala dia tak macam tu, tuan-tuan. Tengoklah diri kita ni, manusia yang Tuhan buat ni. Cukup cantik, cukup seimbang. Walaupun kaki 2, tapi kita tak rabah, kan. Pergerakan kita sempurna, cantik, seimbang je Allah Ta'ala buat kita. Innahu khabirum bima taf'alun. Sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah beritahu pengetahuan dia meliputi segala apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya.
sama ada baik maupun buruk. Begitu pula perbuatan atau taat atau maksiat, dialah yang akan memberikan pembalasan yang sewajarnya. Jadi ayat dialah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ni nak beritahu manusia ingatan. Janganlah buat perkara-perkara yang melanggar kemurkaan Allah. Sebaliknya buatlah benda-benda yang menunjukkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab dia tahu kita buat apa pun, baik kita dalam keadaan berseorangan atau dalam keadaan kita beramai-ramai, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 89 tuan-tuan. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Barang siapa datang membawa kebaikan, dia beroleh balasan yang lebih baik daripadanya, sedangkan mereka merasakan tenteram pada hari kiamat yang menggerunkan. Jadi siapa besok balik ke akhirat, ke sisi Allah dalam keadaan bawa hasanah. Ini hasanah ni bukan nama orang ni ya. Kau hasanah nama orang, nanti berebut-rebut lah awak nak kahwin dengan hasanah. Besok dia mati bawa hasanah, dia selamat ke akhirat. Ni bukan hasanah tu makna kebaikan. Kebaikan. Di sini Allah menerangkan nasib orang-orang yang berbahagia dan yang celaka di akhirat nanti, iaitu siapa yang datang menemui Tuhannya dengan beriman dan membawa amalan yang baik. Semasa di dunia dapatlah dia pahala berupa syurga, sehingga tidak merasakan ketakutan di hari kegemparan besar di hari kiamat. Itu dinyatakan dalam ayat 103 surah Al-Anbiya. Bila berlaku kiamat, orang ketakutan tuan-tuan, dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan dalah bertelanjang, kemudian pula taklah berselipar, dalam keadaan kepanasan, hiruk-pikuk, bukan hiruk-pikuk apa, sempit, terlalu ramai manusia seolah-olah berdiri betul-betul di atas dua tapak kakinya sahaja, sebab Allah Ta'ala himpunkan semua manusia pada saat itu. Sukar. Tapi orang yang bawa kebaikan ni, dia la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Sebut dalam surah Al-Anbiya, dah hujung-hujung ayat ni, hujung-hujung surah. Mereka tidak merasa duka cita pada hari kegemparan yang besar itu. Bahkan watatalaqahumul malaikah, malaikat bertemu dengan dia, dan malaikat bercakap, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah dulu hari yang kamu dijanjikan oleh Allah, kamu akan dibangkitkan, kan? Kamu akan diberikan ganjaran terhadap apa yang kamu buat, balasan. Ini hari dia. Hari itu semua orang takut. Tapi orang yang bawa keimanan, bawa kebaikan, beramal soleh masa hidup kat dunia, dia la yahzanuhumul faza'. Sedikit pun tak menakutkan dia pada hari orang semua takut. Pada hari orang semua takut. Itu merupakan nikmat besar Allah Ta'ala kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan, tuan-tuan. Jadi ulama' dia bahaskan maksud hasanah ni. Lafaz hasanah di sini maksudnya umum kebaikan, tetapi ada ulama yang dia mengkhususkan, seperti mana yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid dan Al-Hasan dengan penyaksian mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah, yakni orang yang naik saksi bahawanya tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah, itulah yang datang membawa kebaikan. Jadi kalau ikut pandangan Ibnu Mas'ud, Imam Mujahid dan Al-Hasan, berdasarkan apa yang disebut oleh Ibnu Abbas, hasanah ni maksudnya orang yang kembali ke akhirat dengan kalimah penyaksian la ilaha illallah. Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia menyimpulkan maksudnya al-hasanah itu siapa yang datang membawa kebaikan. Al-hasanah, man jaa bil hasanah tu, maksud hasanah tu iaitu orang yang bawa kembali ke hadrat Allah dalam keadaan dia itu menyaksikan Allah Ta'ala dengan kalam la ilaha illallah itu, dan masa di dunia dia menyempurnakan tuntutan kalimah la ilaha illallah itu. Kita bila tak hidup dalam ke bumi ni, kita bukan sekadar mengucap asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah tu ada tuntutan dia. Bila kita mengucap macam tu, maksudnya kita dah Islam. Bila kita dah Islam, ada tuntutan dalam agama ini yang kita perlu laksanakan, sebab dia merupakan tanggungjawab yang perlu kita bereskan. Seperti bila orang mengucap asyhadu alla ilaha illallah, sudah pastilah dia kena sembahyang, maka dia sembahyang, perlu sembahyang. Bila dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, dia kena puasa, dia kena bayar zakat, dia kena berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dia kena menunaikan haji sekiranya mampu, dia dilarang menderhaka kepada mak ayah, dia disuruh berkata-kata baik, dia dilarang makan riba, makan rasuah, macam-macam lagi tuntutan Allah kepada orang-orang Islam. Yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Semua tuntutan itu kalau dilaksanakan masa di atas muka bumi ini, besok orang yang balik ke akhirat ketika berlakunya kiamat, dia tidak ditakutkan sedikit pun oleh kegemparan yang berlaku pada hari kiamat. Kan? Jadi makna orang yang mengucap atas muka bumi dan dia beramal ibadah, dia buat kebaikan, dia beramal. Baik itulah dalam Al-Quran bila sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Dia tak boleh beriman semata-mata tanpa beramal. Kerana beramal itu adalah merupakan pembuktian, bukti iman kita, keyakinan kita pada Allah. Kalau betul-betul kita beriman pada Allah, kita naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah, maka kita kena buktikan dengan apa? Dengan amalan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka jannatun na'im, syurga yang penuh dengan nikmat. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Mereka kekal di dalamnya, janji Allah itu benar. Wa huwal azizul hakim. Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Luqman kan? Surah Luqman ayat 89 tak salah, baru-baru lagi pangkal-pangkal surah Luqman ni. Jadi kena beramal, barulah kita akan selamat kembali ke akhirat, ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak selamat lagi tu. Kalau sekadar sabut ya, aku beriman tapi tak beramal, ya, tak selamat lagi. Habis ayat tu tuan-tuan, ayat yang ke-89. Kemudian wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang datang dengan keburukan pula, kejahatan, fakubbat wujuhuhum finnar. Kubbat ni dibolak-balikkan. Kubbat ni, tapi di sini diterjemahkan dilemparkan ke dalam neraka. Tak lain balasan kamu hanyalah apa yang kamu kerjakan. Maknanya dipermalukan oleh Allah di akhirat. Orang yang mana? Yang buat jahat ni. Apa yang buat jahat ni? Yang buat jahat atas muka bumi ni, iaitu yang melakukan perbuatan perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sahlah nama ni kejahatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak samalah orang yang buat baik dengan buat jahat. Siapa buat baik, dia akan dapat kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, kata Allah, kebaikan tu kamu dapat. Wa in asatum, kalau kamu buat jahat, falaha, maka jahat tu akan datang pada kamu dapat juga jahat. Senang yo. Kucing, saya selalu ambil tamsilan kucing. Kok tiap-tiap pagi tak nampak kucing, kita bagi dia ikan, dia rapat kat kita. Kita boleh sapu-sapu kepala, main-main leher, rapat-rapat. Kita buat baik, dia pun baik dengan kita. Cuba tuan pergi jumpa kucing tu, tuan gigit ekor kucing tu. Gigit apa pula kan? Kotok ekor kucing tu. Tak adalah kucing tu cium tuan-tuan tu, dicakar kita. Contoh simple lah kan. Kita pergi kotok ekor kucing tu, jahat lah tu. Kejahatan lah kita dapat, dicakar lengan kita. Sebab kita jahat, dapatlah jahat. Sama macam kita bagi orang hadiah.
Kita bagi duit RM10 ke orang tu senyum, terima kasih, ya kan? Syukur orang, dapatlah kasih sayang orang. Cuba kita pergi ke orang tu, diam-diam pergi pelan-pelan, dia tengok kita datang, apa pula acik ni datang slow, tiba-tiba dia lompang dengan kita, tak ada dipeluk kita dah, dia pun sepaklah kita. Macam tu lah makna. Buat baik dapatlah kebaikan, buat jahat dapatlah kejahatan. Sama juga orang yang melakukan kejahatan di muka bumi ini, bila dia kembali kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan beri dia sesuai dengan apa yang dia buat. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan dibalas melainkan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Itu bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan. Yakni sebaliknya pula, siapa yang menyekutukan Allah dengan membawa pekerjaan-pekerjaan buruk yang dilakukan di dunia, nescaya mukanya akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Kalau mukanya lulus, tentulah seluruh tubuhnya ikut terjerumus. Mereka lalu diejek. Tak lain inilah balasan dan hukuman atas apa yang kamu kerjakan yang menyebabkan kemurkaan Allah, maka merekalah orang-orang yang celaka. Wa nada ashabun nari an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramakuma 'alal kafirin. Dalam juzuk 8 kan, bila masuk dalam neraka, orang-orang yang buat jahat ni, yang mensyirikkan Allah Ta'ala ni, dan semua orang jadi ahli neraka ni, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Dia menyeru, dia nampak ahli syurga dalam keadaan yang penuh dengan nikmat, menyerulah, berserulah ahli neraka ni, wa nada ashabun nari ashabal jannah, wahai ahli syurga, an afidu alaina minal ma', berilah kami sedikit air, aw mimma razaqakumullah, dan apa yang Tuhan bagi kamu makan sikit tu. Susah benar rasa dalam nerakanya. Qalu, orang-orang ahli syurga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Minta maaflah, Allah Ta'ala hari ni Allah Ta'ala haramkan semua ni untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Kafir ni ingkar lah. Orang yang ingkar macam kamu, Tuhan haramkan. Kamu tak layak minum air hari ni, kamu tak layak makan sedikit pun daripada nikmat Allah pada hari ini. Itu balasan kepada orang yang ja'a bis-sayyi'ah, datang dengan bawa amalan yang buruk di akhirat nanti, tuan-tuan. Setitik air pun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa hamimau wa ghassaqa. Kalau ada air pun, air daripada nanah yang bercampur darah, berbau busuk, atau air panas yang mendidih, tak kala dia melihat air, dia kehausan, diminumnya, air itu akan membakar kerongkongnya sampai ke dubur. Nak makan, Allah Ta'ala memang sediakan makanan pada ahli neraka. Inna syajarataz zaqqumi ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim khuzuhu fa'tiluhu summa subbu fawqa ra'si min azabil hamim zuq innaka antal azizul karim. Surah Ad-Dukhan kan, dah hujung-hujung surah Ad-Dukhan, Allah Ta'ala ceritakan sesungguhnya buah zakum itu makanan bagi ahli neraka, makanan orang-orang yang berdosa. Bila dia makan, dia mencakar, dia meracun, membakar semua usus-usus dalam ni, habis. Itu bentuk buah, itu buah zakum nyokojo bila orang makan. Tak ada makanan lain bagi orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita nampakkan balasan baik, balasan buruk, semuanya bergantung pada kita lah. Allah Ta'ala dah bagi kita akal, dibagi kita ilmu pengetahuan, kita mengaji, diberi panduan Al-Quran, terpulanglah pada kita, wa hadainahun najdain. Allah Ta'ala bagi dia dua jalan manusia ni, jalan keburukan dan jalan kebaikan. Siapa yang membawa diri dia ke kebaikan, insya-Allah dia akan bertemu syurga Allah Ta'ala di akhirnya. Siapa yang hidup atas muka bumi ini dalam keadaan dia faham, dia tahu, tapi dia sendiri yang tak nak mahu masuk ke jalan kebaikan itu, bahkan didorong dirinya masuk jalan kejahatan, segala maksiat dia buat, maka besok akhir perjalanannya dia akan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbulanglah pada Allah Ta'ala berdasarkan kesalahannya,
sama ada dia akan kekal dalam neraka itu atau dia duduk sebentar kemudian dikeluarkan untuk masuk dalam syurga Allah. Bergantunglah pada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Hanya saja aku diperintahkan supaya menyembah Tuhan yang empunya negeri ini yang telah disucikannya dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku menjadi golongan orang-orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi cerita ni, sesungguhnya aku ni diperintahkan tidak lain untuk menyembah Tuhan Rabb hadhil baldah, Tuhan negeri ini ataupun Tuhan tempat ini, maksudnya Makkah, allazi harramaha, yang Tuhan telah haramkan. Haramkan di mana? Larang, togah, sucikan, tak boleh buat sesuatu kat situ yang Tuhan togah, dan baginya segala sesuatu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Nabi diperintahkan supaya menyembah Allah, yakni Tuhan Makkah, yang mempunyai Makkah ni, di mana sifat Makkah itu Tuhan Allah Ta'ala sucikan ataupun Allah Ta'ala haramkan. Maknanya suci, tanah suci, sebab Tuhan haramkan, Allah Ta'ala haramkan beberapa perkara tak boleh buat. Sebab apa kita panggil tanah suci? Mana tu dia pergi tanah suci Mekah. Apa yang suci Mekah tu? Kat mana suci Padang pasir je. Suci sebab Allah Ta'ala haramkan beberapa perkara yang tak boleh dibuat. Maka dia disucikan oleh Allah dengan melarang buat perkara-perkara yang Tuhan tak benarkan buat. Apa dia? Satu, menumpahkan darah. Tuhan Allah Ta'ala sucikan Mekah itu daripada darah. Tuhan sucikan daripada pembunuhan, pergaduhan, tak boleh. Orang tak bergaduh dah, tak berbunuh-bunuh dalam tu. Bergaduh ada, tapi tak ada sampai berbunuh-bunuhan. Haram berbunuh-bunuhan tu. Pergi umrah, pergi haji bergaduh ya kan. Kalau tuan-tuan pergi haji umrah tu, kalau masa ramai tu tengoklah. Saya pergi haji dulu, Indonesia bergaduh dengan, masa buat sa'i, Indonesia bergaduh dengan Saudi. Masa ada Kek Mina, Indonesia bergaduh dengan Saudi. Orang Malaysia ni kan baik kan. Kan Indonesia tu perempuan jalan sa'i dia rapat-rapat terlanggar di Saudi belakang tu. Belakang dia nak jatuh. Pusing dia ke belakang, dia lempangnya orang Arab Saudi tu. Tercangang-cangang Arab Saudi. Sebab perempuan yang melempang dia tak ada tu. Lepas tu orang tu buta ke tak apa-apa sebut ke. Saya tukang golaan ni lah. Kan? Memang Tuhan Allah Ta'ala uji tu. Musim haji tu tuan. Kan? Allah Ta'ala uji. Bila kita sebut satu perkara, dia akan mengurangkan pahala haji kita. Mengurangkan pahala haji. Sebab tu masa buat haji ni dia kena sabar. Jangan mungut, jangan apa. Tak pek. Baru datang hari pertama makan roti. Tak pek saya makan makanan Arab tu. Makan Maggi lah tuan-tuan nanti. Siaplah. Lepas tu semua tak masuk. Kambing tak masuk, nasi Arab tak masuk, ayam tak masuk. Senyap je. Jangan sebut apa-apa. Kan? Yang juzuk 2 surah Baqarah tu kan. Allah Ta'ala sebut. Jangan sebut fala rafasa wala fusuqa wala jidara fil haq. Jangan sebut benda buruk, benda busuk masa buat haji, jangan sebut apa-apa. Kat tanah suci jangan sebut apa-apa. Sucikan diri kita daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya kita sebut. Kan? Kalau tidak nanti panih betul lah. Dia seorang yang panih, orang lain tak ada rasa apa-apa pun. Sosak apa sosak benar ni. Sosak lah lepas tu kan. Sosak hidup dia kat situ. Jadi kita relax. Semua tu kita ambil lah. Masuk kat situ lah. Kita kena pakai sepe piramidi. Susah ya, cobaan. Jalan orang marah langgar kita, cobaan. Memang selamat. Itu saya ambil betul sepe piramidi tu. Kopi Mekah ke umrah, asal orang marah ya, cobaan. Memang selamat kita. Kek Mekah tu pula orang Indonesia pakai apa tu? Payung. Orang Arab tu pakai tungkek, berpodang lah ke situ, mengubur kawasan. Sebab termakan kawasan dia bentang tika. Termakan kawasan, bergaduh tu. Allah Ta'ala sentiasa menguji kita.
Hari pertama saya buat haji daripada Mesir, Arab tu tipu saya. Dia ingat kita tak berhenti. Dibawa jalan jauh-jauh. Padahal dalam tu dah ada seorang kawan kita yang dah pergi. Tu dia minta bayar. Lepas tu tengok kawan saya cakap Arab, langsung dah malu dah. Kan. Tapi abang yang bawa kita tu dia kata, ni kali pertama syukur dia. Tuhan uji kita. Kalau macam ni selalu kita dah apa lagi, apa kita sebut lagi kan, perkataan tak elok tu kan, ba semua dah keluar kan, be, bengung, bangang semua itu keluar kan tu. Ni ujian pertama kita. Kata saya bawa buku, masa tu buku qiraat. Sampai masuk situ buku saya kena rampeh. Sebab orang Saudi dia tak benarkan buku-buku luar ni, dia tengok dulu. Padahal kita ni bawa buku tu sebab apa? Lepas seminggu balik Malaysia kan tahu esok ijazah apa tu? Ijazah masa tu tinggal seminggu je. Pergi haji seminggu je boleh study. Bawa lah buku tu. Kan kau boleh sambil-sambil buat haji tu boleh baca buku. Kena ambil lah buku tu. Memang kena uji betul. Tuan-tuan. Pergi. Jadi kita pun sama. Ada seorang sahabat kita. Dia korban sampai situ dia korban makanan tu tak bersedap lah. Sebulan penuh dia menteragah Maggi tuan-tuan. Sebulan penuh dia menteragah Maggi kat situ. Kuih kering balik macam Maggi dia. Jadi kita tu pun bentuk-bentuk keburukan lah tu. Ke dunia lagi tu kan, tak sampai ke akhirat lagi. Kalau kita buat benda tak betul lah. Jadi Mekah tu Tuhan sucikan. Tak boleh menumpahkan darah, dilarang berbunuh-bunuhan, dilarang berlaku zalim, memburu binatang. Siapa masuk kena pakai ihram ketika buat haji umrah. Tak boleh. Potong kuku pun tak boleh masa tu bila buat umrah kan. Macam-macam gitu. Cabut pokok pun tak boleh. Selamat tanah Mekah ni. Itu maksud haramaha. Tuhan haramkan beberapa perbuatan tak boleh kita nak buat sesuka hati kat Mekah ni. Kerana di Mekah tu orang masuk, dalam satu ayat disebutkan di sini, kerana mula-mula rumah yang dijadikan tempat beribadah letaknya di Makkah, sebagaimana firman Allah pada ayat 3 dan 4 surah Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan hendaklah mereka sembah Tuhan yang memiliki rumah ini, yang memberikan makanan kepada mereka untuk mereka lapar, menahan lapar dan menenteramkan mereka dari ketakutan. Jadi orang pergi Mekah, pergi Madinah ni besok satu ya. Dia punya niat, iaitu ibadah. Sesuai dengan ayat ni, falyabudu rabbaha zal bait. Naklah kamu beribadah, sembah Tuhan kamu, Tuhan rumah ni. Baik tu orang pergi Mekah Madinah ni dia tak ada benda lain dah. Dia fikir lepas pergi masjid subuh, lepas tu dia fikir nak pergi masjid ke Zuhur lah. Lepas tu kan dia nak pergi masjid Asar pula. Lepas tu kan dia nak pergi masjid lagi lepas maghrib. Isyak datang kan dia nak pergi masjid lagi. Dia tak ada fikir benda lain lah. Dia nak ke masjid ya. Walaupun ada lama tak tahu nak beli kurma bila, nak beli jubah bila ada. Tapi itu bukan keutamaan ni, dia akan pergi masjid. Berlainan kita kat Malaysia. Ada masa kita latih pun rasa tak ada kita pergi masjid, duduk mayang kat rumah kita. Kita rasa sogar kita pergi. Kat Mekah ni lain ni. Macam mana pun kita seret kat koting kita ni, pergi juga ke Mekah. Pergi juga ke masjid. Kan? Pergi juga sembahyang jemaah. Itulah kelebihan tanah Mekah ni. Sebab itu kawan kita sebut, orang yang selalu pergi umrah ni rajin, macam dia charge bateri lah. Dia pergi umrah. Balik datang Mekah kan dia semangat. So dia dah malih nak pergi masjid ni, pergi Mekah sekali lagi. Sok semangat tu datang balik kan. Dia charge bateri lah. Pergi mahal lah 6-7 ribu pergi Sanun kan. Kau pergi Sanun balik sini lain boy, tu lain tu. Mana ada masalah dengan umrah kita tu. Pergi umrah baik okey, pergi masjid, pulang balik masjid. Sampai Malaysia tak nampak masjid surau. Itu something wrong with our umrah lah. Ada masalah lah dengan kita haji umrah kita tuan-tuan. Segala makhluk adalah kepunyaan Allah dan tidak ada campur tangan turut memiliki atau menguasainya kecuali Allah jua. Tak ada orang yang bersekutu dengan Allah dalam menguruskan manusia ni. Semua urusan Tuhan, tak ada kena mengono dengan manusia.
Daripada mula Tuhan ciptakan kita, nonyang kita daripada tanah, kita daripada air mani, sampailah kita mati besok, semuanya tu kehendak-kehendak Allah, urusan Allah, diurus oleh Allah, tak ada kena-mengena dengan manusia ni. Hatta bagi makan, minum, mati, jodoh, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita habiskan ayat ni sikit tuan-tuan, kita ringkaskan. Ayat yang terakhir ni, dua ayat terakhir, wa an aslu wal Quran faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Dan supaya aku membaca kitab Quran, maka barang siapa mengikut petunjuk, sesungguhnya dia ikuti petunjuk itu untuk dirinya, dan barang siapa tersesat, maka katakanlah sesungguhnya saya daripada golongan orang-orang yang memberi peringatan. Nabi sebut, aku disuruh beribadah kepada Allah, menyembah Allah, dan juga supaya aku baca Quran. Suruh baca Quran. Nabi disuruh baca Quran. Kalau Nabi disuruh baca Quran, kita pun sama kena baca Quran, sebab kita ni umat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halangnya hari ni orang tak baca Quran, ramai orang yang buta Quran. Orang tak risau kalau dia buta Quran ni. Risau kalau buta ABC, risau orang tak boleh baca dah ni, itu dia. Macam mana anak kita ni tak boleh baca? Kok buta Quran tak pula awak nak ambil kira hari ni? Itu lagi malang tuan-tuan. Kalau buta ABC ni, dia susah kat dunia ya, beli senang lagi, ada yang kerja nak buat. Tapi kalau buta Quran ni, akan banyak daripada dalam kubur mula susah kita, sampailah ke hari akhirat kiamat dihimpunkan, ada banyak kerugian-kerugian yang kita dapat. Kita baca alif lam mim, dah 30 kebajikan. Alif lam mim, 30 kebajikan. Sesuai dengan hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Siapa baca satu huruf daripada Quran, dia akan dapat satu kebajikan. Satu kebajikan pahala itu sama dengan digandakan sampai 10. Aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makna kita dah dapat 30 kebajikan daripada tilawatul Quran. A, B, C, ni tak ada apa-apa tu. Tak ada pahala situ. Kan alif lam mim, di situ ada pahala. Ini maksud. Kau nak baca Quran pada waktu malam dan pada waktu siang, agar tersingkap rahsia yang terpendam dalamnya dan mendapat pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai hakikat hidup yang sebenarnya dan alam sekitar yang menjadi bukti wujudnya Allah dan kesuciannya. Jadi bacalah Quran siang malam, di situ kita akan nampak rahsia-rahsia ciptaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Allah Ta'ala titipkan dalam Quran kisah-kisah Nabi dulu, kisah-kisah orang itu tak pernah jumpa, syurga, neraka, malaikat, semua diceritakan dalam Quran ni. Maka Nabi, Allah Ta'ala sebut, bacalah Quran Muhammad, kau diperintahkan baca Quran supaya engkau boleh ambil pengetahuan daripada dalam Al-Quran tu, supaya tahu hakikat hidup kamu yang sebenar. Bacalah Quran, jangan tak baca. Yang tak baca tu tak dapat apa-apalah, kan? Sebab itu Nabi disuruh membaca Al-Quran siang malam. Kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, orang-orang yang menjadikan bacaan Al-Quran ni rutin harian dia takkan nyanyuk walaupun dia berumur 100 tahun. Siapa cakap? Al-Imam Al-Qurtubi sebut, siapa baca Quran ni, dia buat hari-hari dia baca Quran, dia tak tinggal, sehingga jadi mainan mulut dia insya-Allah takkan nyanyuk walaupun umurnya telah sampai 100 tahun lama. Adalah diriwayatkan bahawa Nabi SAW sembahyang malam dibacanya firman Allah ayat 118 surah Maidah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat ni, kalau engkau menyiksa mereka, maka mereka itu hamba-hamba engkau. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ampunkan mereka, engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi baca, minta Allah Ta'ala ampunkan umat dia.
Nabi baca ayat ni berulang-ulang, sehingga terbukalah rahsia akan makna ayat tersebut dengan sejelas-jelasnya. Begitulah dilakukannya sampai ke pagi hari. Nabi baca ayat yang sama, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi baca ayat tu saja sampailah ke pagi. Sampai ke pagi ayat ini Nabi baca. Baca Quran malam-malam tuan-tuan, dia akan disaksikan, akan dilihat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan tengok, saksikan kita baca Quran. Kalau kita tengok Quran lah, kalau kita tengok bola tak ada tu dah. Tengok Quran, ini musim bola ni. Taklah salah tengok bola tu, tengoklah, tapi tak adalah pahala, melainkan kita baca Quran. Dan akhir sekali tuan-tuan, kita tutup surah Al-Qasas ni pada ayat terakhir, ayat 93, surah An-Naml, ayat yang ke-93. Dan katakanlah segala puji bagi Allah, akan diperlihatkannya keterangan-keterangannya kepada kamu sehingga kamu mengenalnya, dan Tuhanmu tidak sekali-kali lengah dari memerhatikan apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah memerintahkan Rasulnya supaya memberikan kepada kaumnya galakan dan juga mempertakuti mereka. Galakan atau dalam bahasa Arab disebut targhib. Yang dimaksudkan di sini ialah suruhan mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, maksudnya kepada semua manusia, alhamdulillah, puji-pujian, segala puji-puji bagi Allah. Jadi kita disuruh mengungkapkan perkataan puji-pujian ni banyak-banyak kepada Allah. Terutama Rasul itu, suruhan mengucapkan puji-pujian itu kepada Allah, ini alhamdulillah, terutama kepada Rasul itu sendiri, disuruh memuji Allah yang telah mengurniakan kepada baginda itu pangkat kenabian, iaitu suatu nikmat meliputi kebesarannya di dunia dan di akhirat. Maka umatnya juga digalakkan supaya mengucapkan puji-pujian kepada Allah, kerana dengan terutusnya para rasul, manusia akan terpandu ke jalan yang benar, selamat, bahagia. Dan kalaulah tidak ada pimpinan dari rasul, utusan Allah, nescaya mereka akan tersesat dan sengsara. Jadi kita diajar, Rasulullah disuruh memuji Allah. Begitulah juga kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni disuruh kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekali kaumnya dipertakuti, terhib dengan ancaman, iaitu Tuhanmu Muhammad sekali-kali tidak lengah dari memerhatikan apa yang kamu kerjakan, iaitu ayat wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tiadalah Tuhan kamu itu bighafil, lalai, amma ta'malun, daripada apa yang kamu lakukan. Semua yang kita buat diperhatikan oleh Allah. Walaupun sebesar biji sawi amalan kita tu, Allah Ta'ala akan mendatanginya, maksudnya memberikan balasan. Macam nasihat Luqman Hakim kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, katanya, innaha, walaupun ada sikit kocik kebajikan sebesar biji sawi yang berada di atas batu atau atas langit atau atas bumi, ke mana-mana pun, Allah Ta'ala pasti akan mendatanginya, mesti akan diberi balasan. Amalan kita ni walaupun sekocik-kocik perkara, sampailah sebesar-besarnya, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang kita buat, setimpal dengan pekerjaan kita. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya apa yang kita bincangkan, dan mudah-mudahan segala yang kita dengar, kita faham, kita tolan, kita masukkan dalam hati kita, dan kita pasang niat untuk kita memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan ke atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum ini, dan pastinya kita buat kesalahan, tak ada orang tak berdosa. Mudah-mudahan bila kita sungguh-sungguhlah mohon ampun, sungguh-sungguh memperbaiki diri, mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai kehidupan kita, dunia kita diberikan pimpinan, dan di akhirat kita diletakkan bersama dengan orang-orang yang saleh, mudah-mudahan.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Ya tuan. Okey. Bumi kita yang ada ni tuan, dalam berdasarkan ayat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi alwahidil qahhar tu, bila Tuhan musnahkan bumi ni, berdasarkan ayat tadi, bumi ni akan ditukar dengan bumi yang baru. Dia bumi bukan bumi sini bentuk dia. Langit pun ditukar dengan langit yang baru. Kalau tuan tanya adakah langit tu 7 lapis, yang itu tak apik saya jawab itu. Tak apik saya jawab belum saya jumpa orang cerita berapa lapis langit ni masa di akhirat. Cuma dalam Quran menyebutkan dan dalam tafsir pun dia tak ceritakan berapa lapis langit tu ketika berlakunya kiamat. Cumanya disebut yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari ditukar bumi dengan bumi yang lain. Was samawat, begitu juga dengan langit. Dia tak sama sifat dia. Langit saya tak jumpa hadis, tapi bumi ni dalam hadis banyak. Ada ulama menyebutkan dia seperti putih macam kuning macam perak. Ada yang kata putih seperti putih kapas. Ada yang kata macam putih roti. Dalam hadis Nabi ada sebut 3 tu. Yang pastinya dia putih putih memutih yang la tara fiha iwajan wala amta. Tak ada tanah tinggi, tak ada tanah rendah. Bukit-bukit semua dah hancur tadi kan. Dia rata ya. Kita pandang ke kiri ke kanan ke atas ke bawah ke. Ke mana sudut pun bentuknya serupa. Yang tanya saya lah, apa lah tak buat pokok Ustaz? Tak pek tu nak jawab Ustaz. Lakan hari itu hari Allah Taala nak mengapu kita kan. Nak menghisap kita. Kan? Orang pun tak terfikir hari itu nak lari-lari dah. Hari ni kot cikgu panggil berhimpun ke padang, panis kan, ada yang nyuruk ke dalam tandas. Masa tu tak ada orang terfikir nak pergi nyuruk. Nak nyuruk kat mana? Sama ya bentuk tempek sama ya. Bahkan menyendirikan diri amat menakutkan. Tak ada dengan orang. Seorang tanah lu lapang ya. Semua orang akan berhimpun. Kan, dan kita diarak satu persatu ikutlah kan. Meniti titian siratal mustaqim, tak minum air daripada pigi Nabi kan. Itu dah last satu kan. Sebelum tu dihisap, dihimpunkan kita. Ulama menyebutkan sampai 60,000 70,000 tahun. Kalau lah bukan kerana syafaat Nabi, mungkin lagi lama lagi kita berdiri kat situ. Diuruskan manusia tu kat situ, dihisap segala perbuatannya, kita meniti titian siratal mustaqim. Ada orang dalam hadis Nabi dicari-cari daripada pohon-pohon dan neraka yang menyebabkan dia jatuh ke bawah. Ada orang yang melepasi titian siratal mustaqim itu sampai dia disambut oleh Nabi sallallahu di sana dengan telaganya, diberi minum dan dia mengikut Rasulullah SAW masuk dalam syurga, dipimpin oleh Rasulullah SAW, orang yang pertama masuk syurga Allah Taala. Macam itulah cerita lebih kurang. Cuma tuan tanya saya, Ustaz, syurga tu dah ada ke sekarang? Wah, itu pun saya, kalau tuan tanya macam tu, saya jawab dah ada lah. Sebab Nabi dulu, Nabi Idris masuk syurga, dia bawa masuk syurga, dilihatkan syurga. Tapi kat mana syurga tu? Kalau tuan tanya saya kat mana syurga tu, memang tak dapat saya jawab sudah. Itu sama macam tanya kat mana duit gaji yang nak masuk bulan ni. Mana dia mana tak tahu tu sudah. Kan? Jadi kalau nak kira kan, syurga tu dah ada apa? Dulu Nabi Idris dibawa masuk syurga. Tak nak keluar dia kan, ditinggal capal lah. Malaikat dah bawa keluar, Allah tertinggal nak selipar satu, padahal nak masuk kali kedua. Mana cerita cantik itu. Cantiknya. Jangankan syurga, Sidratul Muntaha tu disebutkan dalam hadis, satu kawasan yang
Kalau orang tengok beran, orang tengok beran tu apa makna beran tu? Takjub betul lah. Kita tak dapat nak bayangkan. Tuan-tuan ni mungkin kuat daya imaginasi tuan-tuan, daya bayangan tuan tu kuat. Tuan bayanglah macam mana pun tak cantik tu. Kita pergi tuan-tuan negara-negara Eropah kan, kita pun pelik juga. Kenapa dia datang sini, negara dia lagi cantik. Woi, itu pun kata dah lawa tu, tak payah. Kita pergi Jordan tu pun tengok air mengalir, celah-celah pohon kurma kan, celah-celah pohon kurma lobek, kemudian ada pokok-pokok anggur yang berderet. Itu pun dah nampak cantik dah. Dah lawa dah nampak ni. Ini syurga lagi cantik lagi daripada tu lah. Lagi cantik daripada tu. Itu baru pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan kan. Belum tengok bidadari syurga tu. Kita pun tengok orang Mesir, hari pertama pergi Mesir, bongkat dahinya, mandang orang berlagu tiang elektrik, tengok dan tiang bung. Kena kuarantin dulu anak kita datang Mesir tuan, seminggu kuarantin. Di brainwash, abang-abang begitu ingat, kita duduk kat Mesir ni tanah Arab ni orang tak sama dengan orang Malaysia. Orang Malaysia ni, orang Arab ni putih-putih kuning, putih merah, cantik-cantik. Kan janganlah kau mata kau mandang lopuk di Arab kan. Kan? Bila kita keluar osah betul. Kan? Itu kat dunia. Kan? Pergi Kashmir tu, lagi pula. Dalam saya dah pernah sebut kan, Kashmir tu himpunan tempat makhluk Tuhan yang nama perempuan orang cantik dalam satu kajian ada di Kashmir. Tuan pun nak tengok orang cantik, tuan pergi 2-3 tempat. Satu pergi ke Kashmir, satu lagi pergi dulu kau tak dokek kat Mesir. Kashmir Mesir ni orang ni apalah, dia lain sikit pada kita lah. Mungkin sebab suhu sana tak sama kan. Lepas ni ramai orang pergi Kashmir ni kan. Pisian lah ditindaskan orang Islam kita. Sempadan tu memang lain tuan. Tuan tu pergi Roxy kan dengan Mesir pun memang lain lah. Kulit dia tak sama macam kulit kita lah. Belah-belah Turki, dia tak payah pakai maskara macam kita tepek-tepek muka orang. Di kulit tu nature betul, putih tu. Kalau Rusi ini tu dia memang tak ada lah, binti tak ada lah. Mesir tu jarang lah dia punya tu tuan, memang jarang. Sebab tuan nak kita kuarantin begitu, duduk di dunia tu dah jumpa bidadari Allah Ta'ala dalam syurga lagi pula. Sampai ada disebutkan kalau satu jari kelengkeng ni putih campak atas muka bumi ni, hilang cahaya matahari. Hilang cahaya matahari, timbul cahaya malam deman. Itu buku malam deman belajar lu, SPM lu, bukan tu. Hilang cahaya matahari, yang ada cahaya ni tangan bidadari. Wallahu alam tuan-tuan, kita berhenti kat sini sebab dah 7.35. Hari ni hari Ahad kan, orang nak macam rumput apa semua. Nak pergi tengok kenduri kahwin kan. Kita berhenti kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Panih tu kan.